Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi di online untuk membincangkan tata bahasa asas bahasa Arab. Pada malam ini, sebagaimana yang telah diberitahu, insya-Allah kita akan sambung untuk membincangkan objektif kedua daripada pelajaran yang keberapa ya? Pelajaran yang ke-11 iaitu nak menghuraikan pecahan bagi tiap-tiap kumpulan kata kerja, tetapi dari aspek hendak membuat wazan menyuruh dan melarang. Jadi kalau kita boleh lihat semula, kita punya wazan ataupun jadual wazan kita di muka surat 161. Jadi inilah yang dikatakan jadual wazan 5 umum untuk kesemua kumpulan kata kerja daripada ini. Kita nak ingatkan semula, supaya kita tahu kita di mana. Jadi kumpulan pertama kita dah buat dah, yang pada awal lagi kita dah buat yang ni, dan kita pun telah buat kesemuanya sekali iaitu kata kerja telah berlaku dan kata kerja sedang berlaku bagi semua kumpulan kata kerja. Jadi kita dah buat dah ni, dan tiap-tiap kumpulan kata kerja telah berlakunya dia ada pecahannya untuk menunjukkan kepada siapa yang melakukan perbuatan itu. Sebagai contoh ni, hanya untuk mengingatkan semula saja. Sebagai contoh, kalau fa'al, ini menunjukkan seorang lelaki telah buat sesuatu. Kerana dalam pecahannya nanti, ataupun dalam pecahannya kita telah bincangkan, kalau menunjukkan perempuan, dia ditambah ta mati di akhirnya, fa'alat. Dan dia akan berpecah kepada lebih daripada, dia berpecah kepada 10. Kerana dia menunjukkan dia, perempuan. Kalau kamu lelaki lain, fa'alta. Kalau kamu perempuan, fa'alti. Dan kalau saya, lelaki atau perempuan, fa'altu. Begitulah sama seperti kumpulan yang lain. Fa'al, dia akan jadi fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Dan seterusnya sampai kepada istaf'al, istaf'alat, istaf'alta, istaf'alti, dan istaf'altu. Ini pecahan daripada kata kerja telah berlaku. Dan kata kerja sedang berlaku pun kita dah buat. Kalau yaf'al, dia menunjukkan kepada dia seorang lelaki sedang membuat sesuatu. Kerana ada ya di sini. Kalau perempuan, digantikan ya ni dengan ta. Taf'al menunjukkan dia seorang perempuan sedang membuat sesuatu. Jadi ini dikatakan wazan-wazan dia. Dan kalau kumpulan kedua pun begitu juga. Kalau kumpulan kedua, dia seorang lelaki sedang buat sesuatu, disebut yufa'il. Kalau perempuan, digantikan dengan ya ni, digantikan dengan ta. Jadi tufa'il. Contohnya seperti yuballigh, untuk lelaki, dia seorang lelaki sedang menyampaikan sesuatu. Kalau perempuan, kita sebut tuballigh, dia seorang perempuan sedang menyampaikan sesuatu. Dan begitulah seterusnya yang telah kita bincangkan untuk kumpulan ketiga, keempat, sampailah ke 10, iaitu yastaf'il untuk lelaki, kalau perempuan tastaf'il. Dan kita telah bincangkan juga pecahannya sampai 10 tu untuk kata kerja sedang berlaku. Yaf'al untuk lelaki, taf'al untuk perempuan. Kalau kamu lelaki, kamu perempuan, lain sikit. Dan kalau saya, lelaki dan perempuan, bentuknya lain, wazan dia lain. Dan kalau ramai pun bentuk lain, dan yang telah pun kita bincangkan dalam perbahasan sebelum ini. Jadi boleh rujuklah semula insya-Allah dalam YouTube untuk memantapkan lagi. Baik, dalam untuk menyempurnakan perbincangan pecahan kata kerja sedang berlaku ni, dia ada satu yang kita nak buat hari ini, iaitu bentuk ataupun wazan untuk menyuruh dan melarang. Ini pecahan daripada kata kerja sedang berlaku. Jadi kata kerja telah berlaku, dia ada 10 lah pecahan bagi tiap-tiap kumpulan, ada 10. Tetapi kata kerja sedang berlaku dia ada 10, tapi ditambah lagi berdasarkan kepada bentuk yaf'al di sini, barulah kita bentuk menyuruh atau melarang. Dan sama ada menyuruh perempuan, seorang perempuan, atau melarang
laki dan perempuan, ataupun bilangan dia seorang ataupun ramai. Jadi ini yang kita nak buat hari ini, insya-Allah, dan kita memberi gambaran je lah tentang di mana kedudukan perbincangan kita. Kerana pada akhirnya nanti insya-Allah wazan yang 50 ni dan pecahan-pecahannya sepatutnya kita kuasai dengan mantap lah. Kerana dalam teks nanti tak lagi kita akan jumpa salah satu daripada 50 ni dan pecahan-pecahannya. Baik, kita kembali balik kepada nota kita ataupun perbincangan kita dalam buku, iaitu di muka surat, iaitu objektif kedua ni di muka surat 126. Jadi sekarang ni kita nak bincanglah objektif kedua daripada pelajaran ke-11 kita ni, iaitu membentuk wazan yang menunjukkan kepada makna suruhan dan larangan bagi setiap kumpulan kata kerja daripada aspek jantina dan bilangan. Jadi nak menyuruh lelaki lain, nak menyuruh perempuan pun lain. Jadi di sini digambarkan dengan wazan asalnya, iaitu if'al untuk lelaki. Kita nak suruh lelaki, kita suruh dia dengan wazan if'al. Jadi contohnya beginilah. Kalau fatah maknanya buka. Kalau nak suruh lelaki supaya buka sesuatu, buka tingkap dan sebagainya, kita berdasar pada wazan if'al, kita akan sebut iftah. Kita akan sebut iftah. Kalau perempuan, wazannya ialah if'ali, dan kita kiaskan fataha ni di bahagian fa ain lam di sini. Di sini perlu kemahiran untuk mengkhayalkan lah, ataupun menggantikan dalam minda kita. Fa ain lam ni diganti dengan fataha. Macam mana nak bunyi dia? Kalau fa ain lam kita boleh sebut if'ali, fa ain lam dengan ya di sini if'ali. Tapi kalau gantikan dengan fataha, dia akan sebut iftahi. Di iftahi ini untuk menyuruh seorang perempuan untuk membuka, buka pintu, buka apa sajalah ya. Jadi iftahi untuk perempuan, kalau lelaki iftah sahaja. Ini wazan dia. Jadi ini semua berdasarkan kepada kata kerja sedang berlaku. Kenapa ya? Kerana kalau kita lihat, sebagai ingatkan semula ya, kita lihat muka surat 61, tak silap saya 61. Kerana kita telah bincangkan ni bagaimana nak bentuk kata kerja suruhan dan larangan bagi kumpulan yang pertama. Ini dia kalau lihat di paparan ni, ataupun boleh lihat sendiri dalam buku muka surat 61. Ini bentuk-bentuk dia untuk membuat wazan untuk menyuruh. Sama ada if'al untuk lelaki, perempuan if'ali. Kalau ramai if'alu untuk lelaki, if'alna untuk perempuan. Kadang-kadang dia if'il. If'il boleh untuk lelaki, if'ili untuk perempuan, dan if'ilu untuk ramai, dan if'ilna untuk ramai tapi perempuan. Dan uf'ul. Jadi ada 3 bentuk untuk kumpulan pertama ni. Sama ada if'al dan pecahan-pecahan dia, ataupun if'il dan pecahan-pecahannya, tak banyak sangat ni, ataupun uf'ul dan pecahan-pecahannya. Kalau uf'ul untuk lelaki, kalau seorang perempuan uf'uli ditambah ya di akhir. Dan kalau ramai uf'ulu, dan kalau perempuan ramai uf'ulna. Dan begitulah juga kata larangannya yang kita telah buat sebelum ni. Hanya kita nak mengingatkan semula. Kita letak la untuk yang bermaksud jangan. Kemudian kita letak taf'al untuk lelaki. Kalau perempuan, la taf'ali. Ini bahagian ain daripada atas. Kalau ain daripada bawah pun samalah sistem dia. La taf'il untuk lelaki, perempuan la taf'ili. Dan kalau ramai, ada wazan-wazan di sendiri. Dan kalau ain tu pada depan, la taf'ul untuk lelaki dan la taf'uli untuk perempuan. Ini wazan umum dia. Kerana ini bentuk suruhan dan larangan. Tetapi bentuk suruhan begini, if'al ataupun if'il ataupun uf'ul, berdasarkan kepada kata kerja sedang berlaku. Ini dia. Yang itu muka surat seterusnya lah, iaitu muka surat 62. Ini sebagai ulangan, nak ingatkan balik. Jadi, kalau kata kerja sedang berlaku ni, bahagian ain itu pada atas, dia kena sebut if'al. Contohnya, yaftah. Dia kena sebut iftah. Dia tak boleh kata iftih, tak boleh kata uftuh. Tapi kalau bahagian ain dia pada bawah, ain di sini pada bawah, yarji', dia kena sebut untuk suruhan dia if'il, iaitu irji'. Dia tak boleh kata irja' ataupun urju'. Kerana kita tahu ada 3 saja bentuk suruhan ni, sama ada if'al, if'il dan uf'ul. Ini ulangan ya.
Itu ingatkan semula. Kalau bahagian ain dia bagi depan, yaktub sebagai contoh, nak menyuruh dia kena guna wazan uf'ul. Jadi kena kata uktub, untuk menyuruh seorang lelaki menulis. Dia yaktub maksudnya dia seorang lelaki sedang menulis. Tapi nak suruh dia tulis olehmu dan diarahkan kepada lelaki, kita kena sebut uktub. Kalau yarji' maknanya dia seorang lelaki sedang balik. Kalau nak suruh dia balik, seorang lelaki, irji', dia tak boleh kata irja' ataupun urju', kerana ada 3 je wazan ni. Yang bahagian ain ni sama nak sebut if'al, if'il, uf'ul, bergantung kepada bahagian ain di bahagian kata kerja sedang berlaku. Ini kalau kita ulang kaji balik, kita ingatkan semula, insya-Allah kita akan lebih mantap lah. Kenalah rujuk balik untuk memahami dengan lebih mantap. Baik. Ini if'al, kalau perempuan samalah. Dia ada di bawahnya. Kalau larangan la taf'al, sama ada la taf'al ataupun la taf'il ataupun la taf'ul. Itu bentuk dia begitu. Jadi la taftah, la tarji', la taktub. Ini untuk lelaki. Kalau perempuan, beginilah, dia ada ya. Ini untuk perempuan, dia ada bahagian ya ni. Jadi kita ikut wazan tu dan kita bentuklah seorang lelaki ataupun seorang perempuan, ataupun ramai lelaki dan ramai perempuan. Jadi itu yang kita telah buat sebelum ni, berdasarkan kepada wazan-wazan yang umum, iaitu pada muka surat 61 tu. Ini wazan-wazan dia umum untuk menunjuk ataupun untuk membentuk suruhan dan larangan bagi lelaki ataupun perempuan, bagi kumpulan kata kerja yang pertama, fa'al. Kita nak buat nanti kumpulan kata kerja kedua lain sikit lah. Yang ketiga dan sampai ke 10 tu lain sikit bentuk dia. Ini ialah nak mengingatkan semula, untuk suruhan begini wazan dia dan untuk larangan begini wazan dia. Jadi kalau dah dapat gambaran kita sedang buat apa ni, jadi mudah-mudahan kita nak bincangkan sekarang ni dia akan lebih jelas. Walau bagaimanapun benda ni memang agak asing dan kita perlulah mengulang banyak kali untuk rujuk balik, untuk memantapkan dan untuk menguasainya dengan sebaik-baiknya. Baik, kita kembali kepada perbincangan untuk malam ni, hari ini, iaitu untuk membuat suruhan dan larangan bagi kata kerja yang pertama. Jadi pertama ni fa'al, itu kumpulan pertama, kumpulan kata kerja yang pertama fa'al. Jadi kita gunakan ni fatah. Fatah makna apa? Telah buka. Dia seorang lelaki telah buka. Tapi nak menyuruh macam mana? Inilah cara menyuruhnya. Kalau seorang lelaki kita kata if'al. Kenapa kita kata if'al? Kerana dia kata kerja sedang berlaku dia ialah yaftah. Yaftah. Jadi itu yang kita kena tahulah, yaftah. Jadi dia kena sebut if'al, iaitu iftah. Kalau perempuan, iftahi ditambah ya di akhirnya. Kalau ramai lelaki, iftahu, iaitu wazan dia if'alu. Dan kalau ramai perempuan, wazan dia if'alna, iftahna. Jadi inilah dia cara nak membentuk suruhan bagi kumpulan pertama. Dan di sini dia buat satu sampel saja, kerana maksudnya kita fahamlah bahawa kadang-kadang dia if'il, ini dari bawah, berdasarkan kepada kata kerja sedang berlaku tu. Kalau kata kerja sedang berlaku seperti yang tadi, yarji', dia kena kata if'il, irji'. Kalau perempuan, if'ili, irji'i. Ini kalau yaftah ni, dia kena sebut iftah. Begitulah seterusnya yang dalam muka surat 61 yang telah kita lihat sebentar tadi. Baik, ini untuk suruhan. Kalau ramai begini wazan dia, kalau gunakan perkataan fataha, beginilah dia punya bentuk dia. Dan kalau nak larang, kita letak la saja di awalnya dan ikutlah wazannya, la taf'al. Jadi untuk lelaki la taftah, kalau perempuan la taf'ali. Dan untuk perkataan fatah, iaitu buka, la taftahi. Kalau ramai, la taf'alu. Jadi kita gunakan sampel kita, fataha ni kita kata la taftahu, untuk ramai lelaki, untuk melarang dia membuat sesuatu. Kalau perempuan, la taf'alna, iaitu la taftahna. Jadi ini sampel satu, dan oleh kerana kita dah lalui sebelum ni, kita kena rujuk semula
Kerana kalau kita nak ulang semua sekali tu rasanya kita telah lalui pun. Jadi kita boleh rujuklah apa yang kita telah buat sebelum ni di muka surat 61 untuk melihat bagaimana pembentukan kata suruhan dan larangan bagi kumpulan yang pertama. Jadi kumpulan pertama ni banyak sikit. Tapi kita akan lihat nanti kumpulan yang kedua dan seterusnya dia lebih kurang sama, dia tak banyak sangat. Dia punya bentuk begini sama je. Baik, kita buat dulu kumpulan yang kedua ni, kerana lepas ni ada kumpulan ketiga sampailah kumpulan ke-10. Jadi kumpulan yang kedua iaitu wazannya fa'al. Jadi balagh. Jadi apabila kita nak menyuruh, dia tidak bentuk fa'al, dia bentuk fa'il. Ain tu baris bawah. Jadi baligh. Jadi fa'il, kalau kita gunakan kata kerja ba lam ghain dan kita bentuk dia balagh, telah menyampaikan. Kalau kita nak suruh, sampaikanlah, kita akan bentuk suruhan tu dalam bentuk wazan fa'il. Jadi bahagian ain ni dibariskan bawah. Berbeza dengan kata kerja telah berlakunya, bahagian ain tu dibariskan dengan baris atas. Jadi baligh. Jadi untuk menyuruh seorang lelaki. Kalau menyuruh seorang perempuan, wazan dia fa'ili, iaitu balighi. Jadi ini kita kena hafal sikit lah. Kita kena hafal sikit supaya kita boleh kiaskan nanti. Kalau ramai lelaki, fa'ilu, dan perkataan yang kita gunakan ni iaitu sampaikanlah olehmu, ramai lelaki, iaitu perkataan yang bentuk ialah balighu. Balighu anni walau ayah. Contoh begitulah dalam hadis yang biasa kita dengar ni. Balighu maksudnya sampaikanlah oleh kamu semua lelaki anni daripadaku walaupun satu ayat. Kalau ramai perempuan, dia akan sebut balighna anni walau ayah, untuk perempuan lah. Dan kalau seorang, balighi anni walau ayah. Dan kalau seorang lelaki, baligh anni walau ayah. Ini cara untuk menyuruh sama ada lelaki atau perempuan, dan bilangan dia satu ataupun ramai, berdasar pada wazan ni. Fa'il, fa'ili, fa'ilu untuk ramai, dan fa'ilna untuk ramai perempuan. Kalau nak melarang, letak la saja di awalnya dan gunakan ta di sini, dan baris akhirnya, baris depannya la tufa'il, la tuballigh. Begitulah kalau perempuan, la tufa'ili, la tuballighi. Kalau ramai, la tufa'ilu, la tuballighu. Dan kalau ramai perempuan, la tufa'ilna, la tuballighna. Sebagai contoh, jadi kita jumpa teks ataupun kita jumpa dalam Quran sebagainya, kita boleh tahulah bagaimana kita nak bentukkan kata kerja suruhan dan larangan ini berdasarkan kepada kata kerja sedang berlakunya. Jadi kalau kita nak melihat patternnya, jadi sekarang ni kita baru dah buat kata kerja yang kedua. Jadi mari kita lihat pattern dia untuk iaitu muka surat 161. 161. Jadi nak tunjukkan bahawa dia dibentuk daripada kata kerja sedang berlaku. Kalau kita lihat daripada kumpulan kedua ni, sebagai dalam paparan ni. Jadi kata kerja sedang berlaku ni ialah yufa'il. Cara kita nak bentuk kata arahan dia, kita buang you ni sini saja. Kita buang you di sini, dan jadi ialah fa'il. Jadi dia fa'il. Itu cara dia. Dan semua sekali begitu. Kita buang you yang depan ni, maksudnya kata kerja sedang berlaku, kita buang ya di sini. Kita buang ya-nya. Saya jadikan dia warna putih. Jadi fa'il. Asalnya yufa'il. Asalnya yufa'il. Yufa'il. Tetapi bila kita buang you di situ, tinggallah fa'il. Itu dari kata kerja menyuruh. Dan begitu sama sampailah yang ke-10. Kita buang ya di awalnya. Tapi ada kadang-kadang perubahan sikit. Tapi pada umumnya kita buang ya pada kata kerja sedang berlaku, dia akan jadilah kata suruhan. Jadi kalau yang ni kita kena tambah alif. Itu kita akan bahaskan nanti. Kalau yang ni nombor 7 pun sama juga, kita kena tambah alif, dia akan jadi infa'il. Di sini kita tambah alif juga, dia akan jadi ifta'il. Di sini kita tambah alif juga, dia akan jadi istaf'il. Jadi ini nak kasih gambaran umum, atau bagaimanakah apa yang dimaksudkan bahawa kata kerja suruhan itu dibentuk berdasarkan kepada
kata kerja sedang berlaku. Jadi tak apalah, kita nak kasih gambaran umumnya. Walau bagaimanapun setelah kita tahu cara pembentukan ni, kita kena adalah pengalaman untuk melihat teks-teks dan untuk memahami teks tu, untuk melihat bagaimana perkataan itu dibentuk untuk menunjukkan kepada makna sedang berlaku ataupun makna suruhan. Itu insya-Allah dalam praktikal nanti kita boleh lihat ya. Kita kembali kepada teks kita. Kumpulan kata kerja yang kedua iaitu fa'al, dan bagaimana kita bentuk kata suruhan dia. Jadi kita gunakan di sini balagh. Ini kita dah sebut tadi lah. Kalau lelaki baligh, kalau perempuan balighi. Itu seorang ya. Kalau ramai balighu, dan kalau perempuan balighna, dan kalau nak melarang kita gunakan la di awalnya, la tuballigh untuk lelaki, dan perempuan la tuballighi, dan ramai la tuballighu, dan untuk perempuan la tuballighna. Jadi dia ada kaitan ya, kata kerja sedang berlaku dan kata kerja suruhan ni dia ada kaitan. Jadi ini kita dah buat kumpulan kedua. Jadi saya rasa kita cuba lihatlah praktikal sikit. Kita lihat ayat Quran yang mempunyai yang menggunakan wazan fa'al iaitu kedua ni, dan kita cuba lihat bagaimana kalau dia nak jadikan dia suruhan daripada kata kerja sedang berlaku. Jadi sebagaimana biasa kita lihat morphological search dalam paparan ni, dan kita pilihlah verb di sini, dan kita pilih form dia yang nombor 2. Ini sebagai beberapa contoh je, kita tak buat semua sekali sebagai contoh je. Kita search, kita akan nampak lah di sini Jadi yang pertamanya, kalau kita lihat di sini, okey ni ayat kedua memang dah ada dah, wa basyir, basyiril ladzina amanu, dan gembirakanlah. Jadi basyir ni ialah wazan apa? Wazan fa'il. Ini untuk kumpulan yang kedua lah. Basyir basyir ialah wazan fa'il. Jadi kita lihat sini iaitu basyir basyir. Jadi kalau kita nak lihat, kalau kita tahu itu basyir, kalau kita jumpa perkataan basyir, jadi maknanya kata kerja sedang berlaku dia bagaimana? Jadi kita tahulah bahawa kita dah buat tadi, kalau kata kerja sedang berlaku ni ialah, kalau kita boleh lihat semula muka surat 161 kita lihat 161 untuk melihat bagaimana pembentukan kata kerja sedang berlaku dia. Fa'al yufa'il. Jadi yufa'il, jadi kalau kata kerja menyuruh dia ialah fa'il, basyir. Kerana kita buang ya di sini yufa'il, jadi tinggallah fa'il. Jadi kita tahulah cara kita nak bentuk kata kerja suruhan bagi perkataan ni ialah fa'il. Jadi basyir, dan kata kerja sedang berlaku ni ialah yufa'il, iaitu yubasyir. Jadi ini ada kaitan maksudnya kaitan bagi kata kerja sedang berlaku dan kata kerja suruhan. Iaitu kita buang yufa'il sebagaimana yang dalam muka surat 161. Yufa'il kita buang ya di situ. Dan kalau kita jumpa fa'il, maksudnya kita tambahlah balik ya dia untuk membuat kata kerja sedang berlaku. Jadi walau bagaimanapun perkara ini memang kita kena kita kena hafal sikitlah untuk memahami dengan lebih mantap lagi. Baik, kita lihat ada contoh-contoh lain untuk menunjukkan bahawa bagaimana kita nak bentuk kata kerja suruhan. Jadi di sini ayat di sini wa nahnu nusabbih. Jadi nusabbih, wa nahnu nusabbih. Dia bila wa nahnu nusabbih untuk menyuruh, katakan ini maksudnya, dan kami bertasbih bihamdika dengan pujianmu. Jadi untuk menyuruh seorang itu bertasbihlah olehmu, jadi kita buang bahagian tambahan nun ni, tinggallah dia sabbih. Sabbih saja itu menunjukkan bertasbihlah olehmu. Fa'il. Jadi sabbih iaitu menyuruh seorang untuk bertasbih. Kalau perempuan sabbihi, panjanglah. Kalau ramai sabbihu, dan kalau ramai perempuan sabbihna, dan seterusnya lah. Kalau tidak nak melarang la tufa'il la tusabbih. Kalau untuk perempuan seorang la tusabbihi, dan kalau ramai la tusabbihu, dan kalau ramai perempuan la tusabbihna. Jadi ini pattern dia satu je. Maksudnya fa'il saja, dia tidak seperti yang kita dah buat sebelum ni, iaitu banyak pattern dia, iaitu sama ada if'al, if'il, uf'ul. Jadi
Kalau kumpulan yang lain dia punya bentuknya lebih kurang sama je. Dia tak adalah pecahan banyak sangat, iaitu fa'il untuk kumpulan kedua. Asalnya fa'al jadi fa'il. Kumpulan yang seterusnya iaitu kumpulan yang ketiga, iaitu fa'al. Di fa'al, kata kerja sedang berlakunya, kita lihat balik dia punya jadual umum ni. Kata kerja telah berlakunya fa'al, yang sedang berlakunya ialah yufa'il. Jadi kalau kita nak membentuk suruhan, kita buang you di sini, tinggallah fa'il. Itu dia punya pattern dia yang kita boleh lihat. Jadi di sini fa'il daripada yufa'il tadi. Fa'il untuk menyuruh. Jadi kita gunakan perkataan jahad. Jahad mana telah berjihad. Kalau nak menyuruh orang berjihad, seorang lelaki, fa'il, iaitu jahid. Kalau perempuan, fa'ili jahidi, ditambah ya jadi akhirnya. Kalau ramai, fa'ilu jahidu. Ini sama je daripada kumpulan kedua sampai kumpulan ke-10, sama je bentuk dia. Kalau yang asal lelaki tu, yang bentuknya asal fa'il. Kalau perempuan ditambah ya di akhirnya. Kalau ramai ditambah waw, alif di akhirnya. Dan kalau ramai perempuan ditambah nun di akhirnya. Jadi di sini jahid seorang lelaki. Kalau seorang perempuan, jahidi. Kalau ramai lelaki, jahidu. Dan kalau ramai perempuan, jahidna. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan seterusnya lah. Jadi jahidu maksudnya berjihadlah kamu semua lelaki ke jalan Allah. Jadi dalam konteks ayat tu untuk lelaki lah, tapi sebenarnya untuk semua sekali lah. Kalau nak melarang, gunakan la dan tufa'il. Yang tadi kumpulan kedua tadi la tufa'il. Di kumpulan ketiga la tufa'il. Jadi kalau nak bentuk, nak melarang seorang berjihad, kita gunakan la tujahid. Kalau nak melarang perempuan, tambah ya di akhirnya, la tujahidi, atas wazan la tufa'ili. Dan kalau ramai, la tufa'ilu, iaitu la tujahidu. Dan kalau ramai perempuan, la tufa'ilna, la tujahidna. Jadi ini semua dibentuk berdasarkan kepada kumpulan, berdasarkan kepada kata kerja sedang berlaku. Baik, ini ialah untuk kumpulan ketiga. Jadi kalau kita mungkin elok kita tulis di sini, di atas ni, bentuk kata kerja sedang berlakunya, iaitu mungkinlah kita akan lebih jelas. Kita tulis di atas ni, kalau ada buku tu catat je lah, yufa'il, itu ialah kata kerja sedang berlaku. Dan kalau daripada jahad, dia akan dibentuk kata kerja sedang berlakunya, iaitu yujahid. Ini untuk yujahid, iaitu untuk memudahkan, lagi kita nampak yujahid. Dia berdasar kepada ini kata kerja telah berlaku. Kalau sedang berlakunya yufa'il, inilah yufa'il, iaitu yujahid. Jadi nak bentuk kata kerja, kita nak bentuk kata kerja suruhan ni, kita buang ya di sini. Ketemu you tu kita buang, kita putihkan, dia tinggallah jahid. Ini dia kata kerja menyuruh, fa'il. Asalnya ni yufa'il. Yufa'il, kita buang ya, dan tinggallah dia fa'il saja untuk membentuk kata kerja suruhan. Jadi ini elok kita catat di sini. Saya rasa kemungkinanlah tertinggal. Jadi dicatat semula lah, iaitu membentuk wazan kata kerja sedang berlaku ni bagaimana, yufa'il. Dan begitu juga kalau kita tengok, scroll di atas, di sini fa'al, kata kerja sedang berlaku ni ialah yufa'il. Yufa'il, supaya kita senang nampak lah. Kita buang ya di sini, tinggallah fa'il. Fa'il itulah kata kerja untuk menyuruh, kata kerja ataupun wazan untuk menyuruh sesuatu, menyuruh berdasar pada makna perkataan tu. Jadi kita di sini ialah baligh, iaitu yuballigh sebagai kata kerja sedang berlakunya, yuballigh. Yuballigh, dia kita buang you di sini, tinggallah dia baligh.
Tinggal dia balik, iaitu balik tu ialah bentuk untuk membentuk suruhan bagi kumpulan kedua. Baik ya. Jadi itu tambah insya-Allah, tambahlah pada nota ataupun pada buku masing-masing insya-Allah. Baik, kalau kita nak melihat dalam corpus, kita buka corpus balik, kita cari kumpulan kata kerja yang ketiga kalau terdapat kata kerja suruhan, ataupun kita boleh buat daripada sedang berlaku untuk melihat bagaimana membentuk kata kerja suruhannya. Jadi okey, di sini kita ambil satu lah di sini, yuqatilunakum. Di sini pun nampak daripada awal tu okey, saya besarkan. Waqatilu maksudnya apa? Dan berperanglah olehmu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum. Jadi daripada yuqatilu ni kita buang ya tu, tinggallah qatilu. Dia di sini kata kerja sedang berlaku. Tapi kalau kata kerja suruhannya qatilu sahaja. Qatilu maknanya berperanglah olehmu. Jadi kalau kita lihat nota kita dalam buku, fa'ilu, inilah dia. Fa'ilu, iaitu untuk menyuruh ramai lelaki. Fa'ilu qatilu. Di sini kita gunakan jim ha dal, jahidu, iaitu berjihadlah oleh kamu. Tapi dalam Quran tadi qatilu wa qatilu fi sabilillah. Jadi kita boleh lihat semula wa qatilu fi sabilillah, samalah yang atas tadi Jadi ini contoh yang kita jumpa dalam Quran, iaitu bentuk suruhan bagi kumpulan kata kerja yang ketiga. Jadi kalau kita lihat hajaru, kalau kita sebut hajaru, ini menunjukkan kata kerja telah berlaku hajaru. Tapi kalau menyuruh, nak buat macam mana? Jim ni baris bawah, hajiru. Itulah wazan ni fa'ilu. Jadi bila kita sebut hajiru, maknanya dia berubah daripada hajaru, iaitu telah berhijrah, mereka telah berhijrah, dan dia akan jadi makna berhijrahlah oleh kamu, ramai lelaki. Begitu juga jahadu, menunjukkan makna mereka lelaki telah berjihad. Tetapi kalau nak menyuruh, kita gunakan bentuk dia jahidu. Jadi hak ni baris bawah. Dan seterusnya. Begitulah seterusnya. Kalau kita boleh lihat contoh-contoh lainnya, dia tak banyaklah contoh yang untuk menunjukkan suruhan bagi wazan ataupun kumpulan kata kerja yang ketiga. Kalau sini yusari'una, kalau kita nak kata bersegeralah kamu, ni yusari'una sekarang ni sedang berlaku, mereka bersegera untuk buat satulah fil khairat. Tapi kalau nak suruh, kita buang ya di sini, tinggallah sari'u. Itu wazannya fa'ilu, sebagaimana yang kita buat sebelum ni, yang kita bincangkan dalam kumpulan kata kerja yang ketiga, bagaimana nak bentuk suruhan dan larangan. Kalau nak larang, kita letak la saja di depan dia. Jadi itulah dia cara ataupun perbincangan untuk membentuk kata kerja suruhan dan larangan yang berdasarkan kepada kata kerja sedang berlaku. Iaitu kalau fa'al telah berlaku, sedang berlakunya yufa'il. Dan nak menyuruh, bagaimana kita buang you di sini, you tinggallah dia fa'il. Itulah dia wazan bagi membentuk kata kerja suruhan, fa'il. Contoh kita jahad, yujahid. Kalau untuk menyuruh, jahid, sebagaimana dalam contoh-contoh kita ni. Baik, itu ialah kumpulan yang ketiga, dan saya rasa kita hanya sempat, kerana kurang dari 9 minit ni, sempat untuk bincangkan setakat ni. Dan insya-Allah kita akan sambung untuk kumpulan kata kerja yang keempat dan seterusnya yang ke-10 lah pada sesi-sesi akan datang insya-Allah. Jadi sekian saja. Tak ada sesi kedua untuk malam ni insya-Allah. Jadi sehingga bertemu lagi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.